Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi pada malam ni. Biasa pagi, hari ni kita sebut malam kan. Di malam ni kita akan tengok tentang diode semiconductor. Jadi apakah yang dimaksudkan sebagai diode? Apakah fungsi diode? Diode kalau awak tengok kat sini, ini dah yang sebenarnya awak boleh tengok. Itulah ada diode. Diode tu kalau awak tengok, okey dia ada satu. Ini simbol. Yang sebenar yang bawah tu itu dia punya gambar yang sebenarnya. Jadi kalau awak tengok kat sini, okey simbolnya. Okey, yang ini arah apa ni? Ini sebenarnya ini adalah arah pengaliran arus. Okey, ini menunjukkan arah pengaliran arus. Arah pengaliran arus. Okey. Jadi di sini awak kena sambung dengan terminal positif bateri. Okey, anode tu kena sambung pada terminal positif bateri. Negatif ini cathode. Cathode ini kita kena sambung pada terminal negatif. Jadi ini simbol, ini gambar darjah yang sebenar. Negatif, yang silver tu adalah negatif. Sebab arus mengalir daripada positif ke negatif. Okey. Ini dia punya simbol, itu yang sebenarnya. Okey. Fungsi diode ini ialah untuk membenarkan arus mengalir dalam satu arah sahaja. Nanti kita akan tengok. Jadi apa fungsi diode? Jadi sekarang ni mungkin introduction awak tidak berapa faham, kita akan tengok beberapa situasi supaya awak nampak jelas. Okey. Di sini kalau awak perhatikan, ini adalah simbol untuk diode. Okey, pastikan diode ini adalah yang ini adalah positif, ini adalah negatif. Okey, yang positif itulah. Okey, awak sambung pada yang positif. Betul lah, ini adalah yang panjang itu adalah positif, yang pendek ini adalah negatif. Ya, sambungan ni betul. Nak tahu betul tak betul, dia betul arus mengalir daripada positif. Okey, mengalir daripada sini, mengalir daripada sini, mengalir ke sini. Yes. Sekarang ni kalau awak tengok arah arus sama. Okey, ini adalah arah arus. Jadi mentol akan menyala. Okey, mentol akan menyala. Iyalah jawapan nombor 1 itu betul. Okey, kita tengok kat sini. Okey, yang ini yang panjang ni adalah positif. Okey, yang negatif, yang pendek tu adalah negatif. Jadi arus akan mengalir kat sini. Okey, kemudian kalau awak perhatikan kat sini, kalau ini awak tahu dia sambung positif, ini negatif. Perhatikan kat sini. Okey. Dari sini ke sini. Ini arus mengalir. Awak tengok sudah bertentangan. Okey. Okey, dalam kes ini dia panggil diode adalah panggil sebagai pincang songsang. Jadi kat sini awak tengok arus sudah bertentangan, jadi mentol tidak menyala dekat sini. Sebab terminal ni tak betul. Terminal awak tengok kat sini. Ni tak betul ni. Salah. Kan? Ini betul. Yang atas tu betul lah. Yang bawah ni salah. Jadi sambungan awak salah. Jadi mentol memang tidak menyala. Okey. Manakala kalau awak tengok kat sini pula yang kes yang ketiga ini. Okey. Ini adalah arus ulang-alik. Okey. Jadi kita ambil yang positif dulu lah. Okay, kita ambil yang positif dulu. Okey. Positif ni kita ambil daripada sini lah. Jadi hijau ni positif, mengalir ke atas, mengalir macam ni. Perhatikan kat sini, yes. Sama arahan arus. Jadi adakah arus berfungsi dekat sini? Adakah diode ini bukan diode? Adakah mentol? Mentol ini bernyala ataupun tidak? Agak-agak bernyala tak? Aina Hayani. Agak-agak menyala tak? Yang kita positif. Okey. Awak tengok kat sini. Jadi sini mentol menyala. Sebab arah arus sama dengan arah simbol untuk diode. Jadi ya lah. Ya tu maksudnya mentol tu menyala. Okey. Tengok kes berikutnya. Okey. Tadi yang positif. Kita tengok yang negatif. Okey. Negatif cikgu buat warna merah. Negatif ni kita tadi kalau ambil yang positif tu yang mungkin daripada kiri ke kanan. Sekarang yang bawah tu negatif. Negatif tu dia tukar pula polariti. Jadi arus akan mengalir daripada sini. Okey. Naik atas. Kemudian daripada sini ke sini. Okey, tengok. Arah sama tak? Ya, sama. Sebab ini adalah arah arus. Jadi lengkap. Adakah mentol menyala? Ya, mentol akan menyala. Jadi sini ya, sini pun ya. Okey, jadi itulah cara. Jadi pastikan dia punya simbol anak panah itu, diode tu sama dengan arah arus. Okey. Jadi inilah arus ulang-alik. Awak tengok dia ada positif dengan negatif.
Okey, kita tengok yang litar pincang dengan jadi kalau awak tengok kat sini mana litar pincang depan. Jadi ini adalah kalau awak tengok ini adalah litar pincang depan. Sebab dia punya arah arus dengan arah diod tu sama. Okey, yang ni lincah pincang depan. Yang ini berlawanan kan. Ini adalah litar pincang songsang. Okey, ini adalah pincang songsang. Kalau awak tengok kat sini nampak dia berbeza. Okey, inilah pincang songsang. Okey, yang ini sama. Ini adalah litar pincang depan. Okey, dan ini adalah litar pincang depan. Apa kesimpulan kita boleh buat sini ialah diod berfungsi apabila litar dalam keadaan litar pincang depan. Jadi itulah betul lah. Okey, jadi itulah fungsi dia. Okey, mengapa litar pincang depan itu boleh berfungsi? Okey, awak tengok kat sini ya. Okey, ini dia punya penerangan dia lah supaya awak nampak. Okey. Cuba padam dulu ya. Supaya awak nampak Sekejap kita tukar ke hijau. Malam ni kena warna hijau sikit, damai sikit kan. Pertama, okey, ni litar pincang depan Awak tengok ni adalah litar pincang depan. Macam mana cikgu tahu litar pincang depan? Okey, ini positif, ini negatif. Okey, yang positif ni dia sambung kat positif yang ni. Nampak? Dia ikut terminal yang pada besar sikit. Okey, dia ikut terminal pada diod tu. Okey, yang awak tahu yang positif dia sambung positif. Kemudian yang negatif ni ini sambung dengan negatif. Ini adalah pincang depan. Ya. Jadi arus akan mengalir daripada positif lah. Okey, arus mengalir daripada positif sini dan sini. Okey, tengok Yang positif ini sebenarnya diod ini terdiri daripada dua bentuk, semikonduktor P dengan semikonduktor N. Nanti kita akan belajar apa itu semikonduktor P, apa itu semikonduktor N. Semikonduktor P diperbuat daripada lohong. Ni lohong. Lohong ni macam lubang Jadi semikonduktor N diperbuat daripada elektron. Jadi ini adalah elektron. Okey, tengok lohong akan cikgu padam dulu supaya awak nampak Sekarang ni supaya awak nampak. Cikgu rekod ke ni Cikgu rekod. Lohong akan bergerak ke arah semikonduktor jenis N, elektron bergerak ke atas jenis P. Memang betul lah. Sebab awak tahu bahawa lohong ini bercas apa? Lohong ini adalah bercas positif. Jadi dekat sini adalah negatif. Jadi lohong ni akan bergerak ke yang dia akan bergerak yang belah kanan tu negatif. Kan? Sebab ini adalah negatif, dia akan tertarik. Elektron negatif, dia akan tarik yang ke positif. Nampak ni? Sebab kat sini positif. Jadi dia akan tertarik ke positif untuk elektron. Lohong akan tertarik kepada negatif. Sebab lohong adalah cas positif. Okey, nombor satu faham. Nombor dua, lapisan penipisan menjadi nipis-nipis. Sebab awak tahu bahawa border antara lohong dengan elektron tu dia ada satu lapisan border. Jadi sebab dua-dua tu bergerak macam ni, dia bergerak kan. Jadi lapisan kat sini semakin nipis. Ini adalah lapisan susutan. Yang ni. Ni macam lorong. Dia tu adalah lapisan susutong. Lapisan lohong, lapisan susutan semakin nipis. Jadi waltan simpang merentasi lapisan susutan berkurang. Sebab bila lapisan susutan tu berkurang, jadi waltan simpang, maksudnya awak nak pergi border sebelah tu contohnya 0.2. Jadi mudahlah semakin berkurang. Jadi apa akan jadi pada rintangan diod? Dari rintangan dalam diod dekat sini semakin berkurang. Sebab bila lapisan tu semakin menipis, berapa menipis dia sudah dulu cross. Jadi rintangan semakin berkurang, apa akan jadi arus? Arus akan mengalir, jadi lampu akan menyala. Itulah pincang depan. Sebaliknya, kita tengok pincang songsang. Pincang songsang itu apa? Okey, padam Pincang songsang awak tahu bahawa yang ini mesti bersambung positif, yang ini sambung negatif. Itu mesti awak tahu. Itu basic yang pertama awak kena tahu. Okey, tapi dekat sini positif dekat sini, yang ni sini negatif. Yang pendek ni negatif. Ini adalah positif. Okey, dekat sini dalam diod ini ada dua semikonduktor. Semikonduktor P dibuat daripada lohong. Ini adalah lohong.
Semiconductor N dibuat daripada elektron. Lohong ini charge positif. Okey, lohong ini adalah charge positif. Apa akan berlaku ialah lohong dan elektron menjauhi daripada lapisan kan tertengah itu adalah lapisan susutan. Lohong itu positif, dia akan tertarik negatif. Nampak kat sini negatif. Dekat bateri tu sel negatif. Jadi lohong akan tertarik pada negatif. Memang sifat dia macam tu. Lohong positif dia akan tarik negatif. Elektron negatif dia akan tertarik kepada positif. Jadi apa akan jadi pada lapisan susutan tu semakin besar sebab yang lohong tertarik ke sini, elektron akan tarik ke sini. Jadi lapisan susutan semakin besar. Jadi voltan simpang berentasi lapisan susutan meningkat sehingga mencapai V bateri. Contoh dekat sini adalah kat sini ada 2 bateri kan. 1.5 tambah 1.5 kat sini 3 volt. Dekat sini pun 3 volt. Dia sudah sama dengan voltan bateri. Jadi apa akan jadi? Rintangan dekat sini, rintangan pada diod dekat sini bertambah. Bila rintangan bertambah, apa akan jadi pada arus? Arus tidak mengalir, lampu tidak menyala. Jadi inilah konsep dia bagaimana apabila diod itu awak sambung secara pincang songsang, arus tidak mengalir. Okey, boleh ya? Okey, kita tengok soalannya. Okey. Jadi sebenarnya kita tengok seterusnya. Okey. Apa itu rektifikasi? Okey, rektifikasi ialah satu proses tukar arus ulang alik menjadi arus terus. Okey, awak tengok kat sini ya. Okey, jadi rektifikasi terbagi kepada dua. Rektifikasi separuh dengan rektifikasi gelombang penuh. Jadi bila soalan keluar, apakah rektifikasi? Rektifikasi ialah satu proses tukar arus ulang alik menjadi arus terus. Okey, kita tengok ya kat sini. Okey, kita tengok gelombang separuh. Okey, kita tengok yang positif dulu. Positif ni dia biasanya positif tu adalah daripada atas ke bawah. Kita ambil yang positif dulu ya. Okey, yang hijau tu positif. Jadi arus mengalir sini, mengalir kat sini. Betul. Awak tengok pincang ke depan kan? Sama dengan arah arus. Jadi diod ni pincang ke depan. Okey, tarik sini, tarik sini. Ini adalah output arus mengalir. So, arus mengalir tak? Yes, arus mengalir. Jadi ini input. Input ni positif lah. Jadi kat situ ada output. Jadi output ada kat sini. Jadi output dapat macam ni. Yes, sebab dia adalah pincang ke depan. Okey, jadi arus mengalir ya. Awak belajar tadi. Kalau diod itu pincang ke depan, arus mengalir. Ingat. Okey, kita tengok yang negatif pula. Negatif ni yang warna merah. Kita ambil warna biru lah. Kat sini dia warna biru kan. Okey, negatif biru. Okey, biru. Okey, biru daripada bawah kita ambil positif daripada atas ke bawah. Negatif. Ni negatif. Negatif daripada bawah ke atas. Okey, cukup padam ya. Tapi tak apalah, cukup buat atas dia. Pergi sini. Pergi sini. Okey. Naik atas sampai sini. Perhatikan arah arus dengan arah diod. Pincang songsang. Jadi pincang songsang, adakah diod ini berfungsi? Diod tidak berfungsi. Jadi kosong dekat sini. Okey. Ini adalah input. Input yang ni. Ni input. Output dekat sini. Jadi kat sini ketika negatif, output ni adalah kosong. Sebaliknya lah. Yang sebalik benda ni proses. Jadi diod hanya awak tengok kat sini. Kalau arus ulang alik ni dia ada positif dengan negatif. Tapi kalau arus terus, dia hanya kalau positif saja. Kalau negatif saja. Jadi kat sini proses ini dipanggil sebagai rektifikasi gelombang separuh. Separuh je. Yang positif je. Yang negatif tak ada kosong. Okey, boleh faham ya? Jadi macam mana kita nak guna rektifikasi penuh? Okey, kita panggil kat sini. Kat sini maksudnya diod kita kena pakai 4 diod. Kita ada A, B, C dan D. 4 diod. Okey, kita tengok input. Input sama. Okey, input sama. Okey, kita ambil input yang positif. Okey, ni positif lah. Okey. Ni input pertama. Okey, tengok cikgu, follow cikgu keluarkan pen merah. Okey, keluarkan pen merah. Tak kisahlah pen merah, kalau awak print warna hitam guna pen merah. Okey, buat sama-sama. Ready? Okey, boleh Azim ready Zim?
Boleh Zaim eh? Ambil? Okey, kita ambil positif. Okey, positif macam mana? Daripada hijau, daripada sini. Okey. Kemudian daripada sini ke sini. Ini titik awal. Kita nak titik Y ni, titik akhir. Agak-agak dia ke mana? Nak pergi A ke pergi B? Agak-agak. Aina, nak pergi mana Aina? Nak lalu A ke nak lalu B? Sebab A tu pincang songsang, B tu. Dia mesti lalu B lah. Okey, lalu B, kemudian lalu sini. Okey. Okey, ini pincang songsang tak boleh. Dia pergi sini, turun bawah, naik ke sini, dia turun bawah kat sini. Okey, yang ini apa? Ini macam flyover lah. Dia macam flyover, kemudian dia pergi atas. Sampai sini, agak-agak macam mana? Kalau dia pergi A, pergi ke titik mula. Kita nak pergi kat Y ni. Jadi dia akan turun C, lalu sini, turun sini. Jangan pergi D pula, sebab dia nak pergi Y. Jadi kat sini, pergi kat sini. Yes, kat sini dia pun dapat output. Nampak output kat sini. Litar lengkap kan? Bila arus mengalir litar lengkap, jadi output kat sini. Nampak ada output kat sini, positif. Yang ni yang mana? Yang ni. Okey, boleh eh? Okey, itu yang positif. Okey, kita tengok yang negatif pula. Negatif ni kita buat warna biru. Sebab ni kat sana warna biru kan? Kita buat warna biru eh. Okey. Negatif biru. Ingat, negatif ni dia turun pada bawah pula eh. Dia turun bawah, dia padam dulu lah supaya awak nampak nanti. Nampak pula. Tak apa. Bawah kat sini, padam. Okey. Okey, kita ambil biru. Biru ni negatif. Okey. Pergi bawah Di bawah sini. Kemudian pergi sini. Pergi kat sini. Okey, sampai sini. Okey, sampai sini. Okey. Sekarang ni, dia nak pergi ke X ni. Agak-agak nak lalu D ke nak lalu C? C tu pincang songsang. D lah, dia pergi D. Dia pergi D, dia naik atas sini. Okey. Kemudian, nak lalu B tak boleh, pincang songsang. Okey, lalu sini, kemudian lalu sini, lalu bawah. Okey, lalu bawah, lalu sini. Kemudian naik flyover sampai atas ni. Okey. C boleh, A boleh. Tapi dia nak pergi X. Kalau pergi C, dia akan pergi ke Y balik. Kita nak pergi ke X kan? So, lalu A, ni atas. Kemudian pergi sini. Pergi sini. Pergi bawah. Litar lengkap. So, ada output tak? Yes, ada output kat sini. So, dapat sini. Jadi, awak pasti tak? Tadi kena negatif kan? Sekarang dia jadi positif. Jadi, sekarang ini dipanggil sebagai, apabila 4 diod, dipanggil sebagai rektifikasi gelombang penuh. Maksudnya tak ada yang, tadi kalau awak tengok kat sini, tadi ada positif, kosong. Yang ni, output dia. Positif, kosong. Positif, kosong. Ini dipanggil sebagai rektifikasi separuh. Yang ni nampak cantik je. Positif, positif, positif. Okey. Jadi, ini dipanggil sebagai rektifikasi gelombang penuh dengan menggunakan 4 diod. Okey, boleh Boleh faham Yang bawah X, B, C, D, Y ni cikgu dah terangkan lah. So, cikgu harap awak faham lah. Okey. Sekarang ni, boleh faham Bagus. Bagus Hazim. Sekarang ni kita guna kapasitor. Nampak kat sini? Apa beza dia kat sini? Beza kat sini ialah kita letak satu kapasitor. Ini jauh lah. Okey, mana ni kapasitor? Apabila, sekarang ni awak tengok. Sekarang ni kalau kita guna satu diod, bila kita guna satu diod, ini adalah rektifikasi separuh gelombang saja. Guna satu diod, itulah rektifikasi gelombang. Okey, jadi kalau awak tengok kat sini, dia kalau output dia akan jadi positif, lepas itu akan jadi kosong. Kita tak berapa cantik lah sebab dia ada positif, itu tiba-tiba kosong. Positif, gitu. Macam mana kita nak? Jadi dengan syarat kita letak kapasitor. Apabila kita letak kapasitor, awak tengok kat sini. Kat sini cikgu lukis ni. Bila arus tu nak turun jadi kosong, kapasitor akan keluarkan cas. Jadi bila arus, awak tengok kat sini kat sini arus turun kosong. Bila nak turun dia, arus turun, kapasitor akan mengeluarkan cas. Mengeluarkan cas itu bahasa mudahnya menghasilkan arus lah. Jadi
dia punya output dia cantik lah. So awak tengok kat sini. Ini tugas. Kat sini ini maksudnya kapasitor kat sini adalah kapasitor mengeluarkan cas ataupun arus lah bahasa mudah dia. Ya, sebab arus itu adalah merujuk kepada cas negatif iaitu elektron. Jadi awak tengok dia punya output dia cantik. Nampak? Kan dia punya output dia cantik. Cantik macam mana je? Tak faham je. Tengok kat sini. Ini output dia. Di sini. Kat sini. Ini tugas kapasitor. Kapasitor tu menghasilkan arus ataupun menghasilkan cas. Naik kat sini. Kan cantik. Jadi dia tak pernah arus kosong lah. Jadi dia akan turun, kapasitor mengeluarkan cas. Bila dia nak turun, kapasitor mengeluarkan cas. Okey. Sama juga. Ini gelombang penuh. Okey. Nanti kalau balik sekolah kita buat Okey. Ini nampak ni. Ini kalau awak perhatikan, yang ni dia naik, lepas tu tiba-tiba kat sini kosong. Kosong. Kat sini kosong, kat sini kosong, kat sini kosong. I kat sini kosong. Kosong ampere. Kita tak nak I tu kosong. Jadi macam mana? Kita letak satu kapasitor yang mesti disambung secara selari. Jadi awak perhatikan kat sini. Okey, bila sini awak nak dia nak turun kan? Bila dia nak turun, kapasitor dekat sini, kawasan ini, kapasitor akan mengeluarkan cas. Ni tugas kapasitor. Jadi kita nampak dekat sini bila dia nak turun kapasitor mengeluarkan cas. Cantik lah. Jadi dia tak ada sampai kosong. Dekat sini I dia kosong, kita tak nak. Jadi itulah fungsi kapasitor. Jadi apabila kapasitor tu kita letak, itu dia panggil sebagai meratakan arus terus. Jadi seolah rata lah, walaupun dia bukan rata tapi dia macam rata lah. Memang bahasa mudah dia macam itulah. Okey? Okey. Kita tengok latihan. Okey, di ruang yang diberikan lukis susunan diod yang membolehkan mentol menyala. Jadi macam mana mentol nak menyala? Mentol itu mesti pincang ke depan. Awak tahu ini adalah positif, ini adalah negatif. Yang panjang tu itu adalah positif. Jadi sambung macam mana? Sambung mudah je. Sambung macam ni, lukis macam ni, lukis macam ni, letak macam ni kan. Sambung macam ni. Dapat dah pincang ke depan. Okey, boleh? Boleh, Ceng? React boleh? Bagus. Bagus, Iqbal. Bagus, Ceng. Okey, bagus. Boleh, bagus. Okey. Adakah mentol di sini akan menyala? Okey. Ingat. Ini simbol apa? Ini simbol sel kering ataupun bateri. Okey. Ini simbol kapasitor. Okey, simbol kapasitor. Ini simbol mentol. Kapasitor hanya berfungsi apabila kita sambung arus ulang-alik. Nampak ni? Ni simbol, ni arus terus. Okey, ni arus ulang-alik. Arus ulang-alik ni juga ajar kan? Ya. Kalau yang positif tu, dia mengalir pada, contohlah, ini positif, dia mengalir macam ni. Macam tu. Okey, ini. Kemudian yang negatif tu tukar warna merah. Negatif ni dengan yang bawah tu negatif. Jadi negatif ni dia mengalir macam ni lah. Macam tu. Ni arah arus lah. Arus tu boleh tukar macam tu. Kalau arus terus ni mengalir satu arah je. Contohnya warna hijau ni. Pergi sini, naik macam ni, naik macam ni. Kemudian tarik macam ni turun bawah. Nampak dia satu arah kan? Okey. Kapasitor hanya berfungsi apabila dia sambung menggunakan arus ulang-alik. Itu awak kena ingat. Jadi kat sini, jadi mentol tak menyala. Sini mentol tak menyala. Kat sini mentol menyala. Menyala tu macam itulah simbol dia. Ingat kapasitor mesti sambung kepada arus ulang-alik. Okey, boleh Ingat, kena ingat tu. Okey, tengok rajah ni. Okey, ini belum cuba padam tu Okey. Ini rektifikasi apa ni? Kita baca dulu. Siapa nak baca malam ni Syafiq, baca Syafiq. Soalan?
Okey. Okey, bagus. Bagus Syafiq. Okey, maksudnya awak fokus kat situ, bagus. Okey, jadi kat sini semua diod berfungsi. Ini diod semua fungsi. Ini adalah rektifikasi gelombang penuh kan, betul tak? Yang cikgu tunjuk tadi. Ni. Ni. Okey, ini adalah cikgu padam balik ni. Okey, semua diod berfungsi dengan baik lah. Okey kan. Okey, jadi dapat output dia macam mana? Tapi kat sini ada kapasitor tak? Kat sini tak ada kapasitor. Bila tak ada kapasitor, ini awak lukis macam ni. Okey, lukis mata cantik ni dia. Jadi untuk A semua berfungsi, inilah rektifikasi gelombang penuh. Maka untuk A, cikgu lukis. Okey, lukis dia punya titik keseimbangan dia. Kemudian lukislah. Ni. Macam tu. Buat 4. Okey, begitu. Okey, ini untuk A. Okey, boleh Tapi ni tak ada kapasitor. Okey, diod A boleh. Okey, B. Kita tengok ni A A cikgu rasa boleh lah. Okey, tengok B pula. Cikgu padam diod A tidak berfungsi. Maksud kat sini tak berfungsi. Okey, kita tengok Okey, kita tengok yang positif dulu, yang merah. Okey, ni hijau ni positif lah. Pergi sini. Okey, kemudian turun sini. Pergi sini. Okey, A tak berfungsi untuk B, untuk soalan B tu. Jadi dia pergi sini, dia pergi sini. Dia nak pergi kat sini ni titik akhir. Tak ada dia turun D. Okey, turun bawah. Naik sini. Lalu fly over, naik ke sini. Kemudian dia lalu C, pergi sini, pergi sini. Lita lengkap kan? Okey, untuk B jadi lita terlengkap, kita buat pasir X dulu. Jadi lita lengkap buat macam ni. Okey. Lita lengkap. Okey, sekarang ni nak balik semula. Okey, kita ambil yang merah pula. Merah ni negatif. Merah negatif. Okey, merah tu negatif. Okey, kemudian dia pergi sini. Ingat sebab tadi positif hijau tu daripada atas ke bawah. Merah tu minyak bawah ke atas. Okey, pergi sini. Pergi kat bawah fly over ni. Kemudian pergi sini. Agak-agak lalu mana? Nak pergi C ke D? Lalu D lah sebab pinjam ke depan kan. Lalu sini, turun bawah, lalu. Dia mesti lalu output kemudian pergi sini, pergi sini, naik sini. Okey, tiba-tiba dekat sini, kapasitor kat sini tak berfungsi kan pada A kan. Jadi arus tak boleh mengalir. Jadi apakah jadi output? Output akan dapat kosong kat sini. Sebab tak boleh cross, diod tu rosak. Jadi proses dia berulang lah. Jadi, okey, jadi rosak lah. Di kat sini. Okey, jadi ini positif balik. Kemudian, jadi negatif balik. Ini jawapan untuk B. Okey, boleh itulah jawapan untuk B. Okey. Kalau A tak berfungsi, soalan ni kemudian C pun tak berfungsi boleh C pun tak berfungsi. Jadi kita tengok balik, kita kecilkan sikit. Okey, sebelum tu padam boleh Okey, kita C kita buat warna biru pula. Okey, sekarang ni dia kata C tak berfungsi. A dan C tidak berfungsi. Lagi teruk ni. A dan C. A tak berfungsi, C tak berfungsi. Tak berfungsi terpangkah. Okey. Kita tengok yang positif yang merah ni merah ni positif. Lalu sini. Okey. Kemudian lalu mana? Lalu B. Okey, kemudian lalu output pergi sini, naik flyover. Sampai sini nak ke mana? A tak boleh, C pun tak boleh. Jadi memang tak boleh dua-dua rosak Jadi kita buat titik keseimbangan dia untuk C. Okey, ni C Patutnya kita buat warna biru ni, patutnya tak apalah, dah merah-merah lah. Okey, jadi C kat sini kosong lah. Kosong kat sini. Kosong. Tak boleh fungsi. Okey, jadi bawah pun sama. Kalau kita bawah ni kita pakai pen biru pun, kita ambil pen biru. Bawah ni, daripada bawah ni negatif kan. Jadi pergi sini. Okey, lalu D. Pergi ke output, dia mesti lalu output Pergi sini,
Negatif flow pun. Pun sama. Sampai sini, habis. A tak boleh, C pun tak boleh. Jadi graf macam mana? Kosong je lah. Kosong macam ni. Tak boleh kosong. Jadi dia tidak ada arus mengalir. Jadi semua kosong. Jadi faham boleh faham? Alia Natasha boleh faham? Alia Natasha. Cikgu ajar laju sikit malam ni, tapi risau boleh kot. Okay. Boleh Alia? Bagus. Okey, kita tengok transistor. Okey, transistor. Apa itu transistor? Ya, saya. Kenapa Syah? Boleh je nak tulis. Bagus. Kalau nak tulis boleh. Positif, 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 positif. Positif, positif. Boleh. Boleh je. Okey. Bagus Aisyah. Siapa macam tadi? Aisyah. Aisyah. Okey, transistor. Cikgu harap kau faham Okey, transistor. Transistor terbagi kepada dua jenis. Yang awak tengok belakang cikgu ni. Itu adalah gambar transistor. Dia ada 3 kaki. Transistor ni terbagi pada dua jenis, NPN dengan PNP. Okey, macam mana nak beza NPN dengan PNP? Sama, kaki ni dia ada base, collector dengan emitter. Ni base ni tapak. Okey. Collector ini adalah pengumpul. Emitter ni adalah pengeluar. Okey, sama je. Sama juga kat sini. Dia ada base, ada collector dengan emitter. Jadi apa beza dia? Bezanya simbolnya awak tengok kat mana? Tengok dekat ini. Ini yang cikgu bulat hijau. Yang bulat itu ini adalah arah arus. Arah arus. Yang ini adalah arah arus. Jadi kalau awak tengok bahawa kalau untuk NPN arus mengalir daripada base kepada emitter, tetapi PNP arus mengalir daripada emitter. Emitter itu apa? Emitter itu pengeluar. Emitter kepada base. Yang cikgu bulat itu adalah arus. Okey, jadi kalau awak tengok kat sini, jadi bila awak nak sambung tu, tengok arah arus tu sama tak? Okey, awak tengok Jadi apakah fungsi pengeluar? Tak apa, kita baca secara umum dulu supaya awak nampak. Jadi pengeluar, E itu emitter dalam bahasa Inggeris membakalkan pembawa cas pada pengumpul, iaitu tapak mengawal pembawa cas dari pengeluar ke pengumpul. Collector adalah menerima pembawa cas daripada pengeluar. Tak apa, itu dia punya fungsi. Okey, tidak berapa faham, tak apa, kita akan pergi next. Lama-lama awak akan faham. Okey, tengok transistor kat sini. Okey, tengok litar padam. Okey, adakah transistor ini berfungsi? Okey, awak tengok Kan cikgu cerita tadi, awak kena tengok macam mana? Awak kena tengok kita zoom balik. Okey, ini adalah transistor NPN. Cikgu macam mana cikgu tahu NPN? Tengok dekat anak panah ni. Ini adalah base pada emitter, ini adalah arah arus. Okey, tengok. Adakah transistor ini berfungsi? Sambungannya betul ke tak? Okey, katakan kita tutup kat sini. Okey, kita tutup kat sini Jadi arus mengalir daripada positif mengalir daripada sini, mengalir sini. Okey, lalu sini, lalu L ni mentol. R ni perintang. Resistant dalam bahasa Inggeris tak situ. Kemudian okey, IB ni arus yang mengalir pada base dipanggil sebagai IB. Awak tengok arus ni. Sama sini. Dia pergi kat sini, kemudian dari sini dia lalu kat sini. Nampak? Dia punya nilai sama kan? Jadi kat sini, okey, yang ini betul. Transistor kat sini, ini panggil sebagai litar tapak. Ini adalah litar tapak. Okey. Litar tapak. Apa ni? Tarak pula. Litar tapak. Okey, betul lah. Yang ini betul. Okey, kita tengok yang satu lagi. Ini dia panggil litar pengumpul. Okey, ini litar pengumpul. Litar pengumpul. Adakah litar pengumpul ini berfungsi? Tengok. Ambil yang positif dulu Jadi mengalir di sini, di sini, ni atas, pergi bawah. Okey, yang ini disebab ini dipanggil arus collector.
Okey, kolektor itu apa? Arus pengumpul. Jadi awak tengok arah arus, kita kena padam sikit kan. Okey, tengok di sini, dia pergi bawah, ke sini, pergi sini, awak tengok, kan sama kan nilai arusnya. Sama, menunjukkan itu memang arah arus. So jadi kat sini, okey, IE ni arus untuk pengeluar, IE. Jadi kat sini IE, nampak? Jadi sambungan ni betul. Jadi transistor dekat sini berfungsi sebab nilai yang sama tu, arah arus tu sama. Jadi data ni berfungsi. Yes, betul. Okey, betul. Okey, kita tengok kat sini. Kat sini, ini transistor apa? Ini adalah transistor PNP. Awak tengok kat sini. Yang penting. Base kolektor emitter sama. Tengok nilai arus. Sekarang arus tu kat atas. Maksudnya daripada emitter kepada base. Okey. Jadi kita tutup switch. Tutup switch tu bukan off ya. Tutup switch tu maksudnya ni macam ni kita tutup. Bukan awak ingat tu off. Dia on lah. Tutup tu maksudnya macam ni tutup. Okey. Jadi arus boleh mana? Arus boleh positif macam ni. Naik atas. So ini arus I. Awak tengok. Dia pergi sini. Nampak sama kan? Sama arah. Dia pergi kat sini. Dia pergi kat sini. Ini arus IB. Dia balik ke pelintang. Sini. Jadi kat sini sambungannya betul. Okey, ini adalah litar tapak. Litar base. Litar tapak. Jadi litar tapak bagus. Sambungannya betul. Okey, kita tengok litar pengumpul. Mana litar pengumpul kita warna hijau pula. Ini adalah litar pengumpul. Okey, litar pengumpul. Adakah litar pengumpul ni betul? Tengok positif kat sini. Okey. Negatif kat sini. Jadi arus mengalir daripada positif itu benda yang awak kena tahu. Di sini, di atas. Okey, atas, kemudian sampai sini, dia lalu kat sini. Nampak ke sama? Lalu atas, kemudian ke sini, di sini. Yes. Jadi litar pengumpul kat sini pun betul. Jadi inilah sambungan yang paling betul. Okey, jadi tak betul kita tengok arah arus. Okey, kita tengok Jadi bagaimana dia berfungsi? Okey, cikgu akan baca satu-satu. Okey, sebelum tu kita tengok betul-betul. Okey. Okey, boleh Jadi awak dah faham sambungannya? Sekarang ni kita nak tengok. Okey. Ni NPN ke PNP ni? Anis. PNP ke NPN? Anis? Anis diam ni. Dia tak cerita drama Anis ni. Ashikin? Ada Ashikin? Oh, bagus Ashikin. Bagus Ashikin. Ini adalah NPN. Bagus. Macam mana tengok NPN? Kita tengok dia punya. Macam mana? Ni. Yang cikgu bulat tu. Ke bawah itu adalah NPN. Ke atas PNP. Okey. Apabila switch ditutup. Inilah dia tutup ni. Maksudnya dia on lah ya. Arus mengalir dan litar tapak. Jadi arus mengalir sini, arus mengalir positif lah. Lalu dari sini, lalu sini. Okey, kemudian mentol malap. Dia menyala juga. Sebab apa dia menyala? Dari sini, kemudian kat sini. Okey. Dekat sini, apa fungsi perintang? Fungsi perintang dekat sini, RB ni adalah kita tak nak transistor itu rosak. Jadi awak tahu fungsi rintangan adalah untuk mengehadkan nilai IB. Jadi kita nak kawal IB ni. Kalau IB tu tinggi, transistor itu akan rosak. Jadi kita tak nak terlalu panas, kita letak perintang kat sini. Wajib letak perintang. Jadi arus mengalir sini, mengalir kat sini, nampak? Yes, dia tak tapak berfungsi. Tapi kat sini mentol adalah malap. Dia menyala tapi dia malap. Kuning ni tidak pernah penyerang. Okey. Okey, kemudian ni awak faham dah. Okey, kita nak kawal IB. IB tu adalah arus tapak. Okey, arus tapak. Okey, boleh faham? Okey, ini boleh faham, ini boleh faham. Okey, ini boleh faham. Okey, transistor ini kemudian IB kecil dapat menghasilkan voltan tapak. Apabila IB mengalir, apa akan jadi VB? VBE ini adalah VBE. Kalau untuk transistor biasanya adalah 0.7 volt. Maksudnya
Kalau VBE-nya 0.7 volt ke atas, transistor itu akan on. Okey. Jadi kalau kosong kurang dari 0.7 volt, transistor akan off. Tapi kat sini, apabila IB mengalir, apabila IB mengalir, automatically VBE akan lebih daripada 0.7 volt, transistor akan on. Okey. Jadi bila transistor on, kita tengok yang merah pula. Jadi arus mengalir ada positif kat sini kan. Mengalir kat sini, kemudian lalu sini, lalu kat sini, lalu kat sini. IC akan mengalir. Okey, jadi kat sini nampak. Okey. Tetapi apa akan jadi pada mentol L2? L2 menyala lebih terang. Menunjukkan apa kat sini? Menunjukkan macam mana mentol tu lebih terang? Menunjukkan bahawa IC dekat sini lebih besar daripada IB. IC tu tinggi. Bila IC tinggi, mentol akan menyala lebih terang. Okey, jadi kat sini ini dipanggil sebagai ini dipanggil sebagai lita ini dipanggil sebagai lita current amplifier. Bahasa Melayu sebab apa? Current amplifier. Apa gandaan current amplifier? Tak tahu lah cikgu. Amplifier arus kot ya. Ni. Lita ini, yang ni transistor ini fungsi pertama adalah amplifier. Amplifier ni apa? Amplifier ini adalah untuk menggandakan ataupun meningkatkan. Dia apa? Maksudnya awak bayangkan nilai IB kat sini kecil, dia boleh jadi IC. Contoh cikgu tak faham lagi kan? Contoh kat sini. Contoh Okey, IB kat sini 0.5 volt. Tapi dia boleh menghasilkan IC dekat sini 50 volt. Maksud kat sini macam ni. Tak faham ke tak apa? IB kat sini 0.5 volt. IB. Transistor ini boleh meningkatkan IB 0.5 ampere. Volt pula. 0.5 ampere menjadi IC kat sini 50 ampere. Tu maksud dia. Dia boleh meningkatkan 0.5 ampere itu IB kepada IC 50 ampere. Macam mana? Inilah lita. Lita dia panggil sebagai amplifier arus. Menggandakan nilai arus. Just guna transistor saja kita boleh meningkatkan arus. Jadi kalau dalam soalan dia bagi graf, jadi kalau dia bagi graf berapa gandaan? Gandaan tu maksudnya nak dapatkan gandaan, awak kena cari dia punya kecerunan. Cikgu tak payah ajar kecerunan. Jadi kecerunan kat sini awak dapat 100. Jadi maksud kat sini IB tu 1 miliampere, dia boleh gandakan, dia akan darab 100. Jadi awak akan dapat IC nilainya 1 darab 100 akan dapat 100 miliampere. Maksud kat sini contoh kat sini. Okey, cepat padam dia. Tak apa, awak first time memang awak akan rasa susah, tapi tak apa, cikgu akan ajar awak. Sebab itu jangan skip kelas cikgu Contoh kat sini, IB kat sini 1 miliampere. Kat sini 1 miliampere. Guna transistor NPN pada arus pada lita pengumpul itu, IC dekat sini akan jadi berapa? IC dekat sini dia akan jadi 100 miliampere. 100 kali ganda dia naik. Itu maksud dia. Maksudnya just guna transistor sahaja. Okey, boleh bahasa mudahnya lah. Okey, ini lita dia panggil sebagai amplifier arus. Okey, susunan yang kedua. Pembahagi voltan. Pembahagi voltan kat sini, maksudnya kat sini kita guna berapa perintang kat sini. Sama juga kita ada guna transistor NPN. Okey. Kita apa? Awak dengar dulu. Nanti awak akan nampak jelas dulu. Okey. Kita juga kita guna NPN kat sini. Cikgu, macam mana cikgu tahu guna NPN? Sebab cikgu tengok arah arus kat sini. Okey, itu adalah arah arus. Arus ke bawah itu adalah NPN. Kat sini kita guna dua perintang. Okey. Kita ada R2
kita ada ini satu, dekat sini adalah perlintang volt. Oh, sekejap ya. Okey, dekat sini kalau awak perhatikan di sini ialah kita ada 3 perintang. Okey, yang ini adalah perintang boleh laras. Perintang boleh laras. Okey, nombor 1, nombor 2 dan nombor 3. Biasanya perintang nombor 3 ni nilainya tetap, tak boleh laras. Okey. Jadi kalau awak tengok kat sini, bagaimana? Okey, untuk berfungsi, transistor memerlukan perbezaan keupayaan VE yang lebih tinggi daripada voltage minimum. Okey, biasanya untuk NPN, VBE, ni adalah VBE. Okey, awak dengar dulu baik-baik VBE kat sini nilainya adalah 0.7 volt. Maksudnya, nilai minimum transistor tu nak berfungsi mesti 0.7 volt. Kalau lebih tinggi, bagus. Okey, lebih tinggi bagus. Okey, kita tengok nanti ya. Jadi susunan ini dipanggil sebagai pembahagi voltaj. Okey, tak apa. Nanti awak dengar dulu, cikgu akan cerita. Okey. Nilai R yang berlainan dapat menghasilkan nilai keupayaan yang berbeza. Okey, tak apa. Okey, tak apa. Ini adalah formulanya. V output R1 per R1 tambah R2 darab V in. Okey, tak apa. Okey, kita tengok kat sini. Kita tengok contoh supaya awak nampak. Okey. Kita tengok. Adakah transistor ini berfungsi? Kita tengok soalan. Atirah, baca Atirah. Kilo ohm. Kilo ohm. Okey. Steady lah Atirah. Fokus. Okey, jadi dia kat sini dia kata, adakah transistor ini berfungsi? Okey, tengok dia kata mentol akan menyala apabila rintangan transistor adalah mana? Rintangan transistor ni. Ini adalah rintangan transistor. Okey, ini adalah rintangan transistor. Cikgu akan cerita awak. Rintangan transistor kat sini adalah 40 kilo ohm. Itu beza keupayaan melintasi perintang tetap. Okey. Hitung maksudnya kat sini dia nak VBE kat sini. Ini adalah hitung beza keupayaan melintasi perintang tetap. Maksudnya perintang tetap mana? Ini. Okey, itu adalah perintang tetap VB lah. VB ni sebab apa VB? Kat sini base. Okey, jadi guna formula. Okey, buat tengok kat sini, cikgu padam balik. Jadi kat sini cikgu padam balik. Okey, V out. V out ni kita buat VB lah. Jadi kat sini V out, VB, R1. R1 yang mana? Cikgu padam balik supaya awak nampak. Okey, hitung beza keupayaan melintasi perintang tetap. Kat sini ada berapa perintang tetap? Kat sini, perintang tetap itu adalah VB. 1 kilo ohm tu, jangan ceritalah. Itu adalah just untuk menghadkan nilai arus supaya tak transistor tu rosak. Jadi VB lah. Okey, kita nak VB. Cikgu padam balik. Cerita balik. VB. Okey, R1. R1 tu kat mana? R1 tu yang bahagian atas. Awak tengok awak tengok. R1 kalau VB, jadi R1 kat sini. Jadi ini adalah R1. R1 berapa? Oh, maaf. VB R1. Oh, betul. Maksudnya apa yang kita nak? Maaf. R1 tu kat sini. Silap. Padam. Okey. Ni. Okey. R1 tu maksudnya apa yang kita nak? VB tu kita tunjuk pada R1. Jadi, R1 tu 10 tambah dengan R2. R2 tu yang ni. Jadi, 10 tambah 40 darab dengan V in. Ni V in yang ni. Itu V in darab dengan 10. Okey, dapat tak? VB. VB awak dapat berapa? Dekat sini dia dapat 2 volt. Betul tak? Cikgu pun tak tahulah. Dia kata dapat 2 volt. Masuk kat sini, awak tahu bahawa, tadi awak tahu kan? Transistor kat sini, VBE kat sini, berfungsi apabila nilai voltaj ni 0.7 volt. Itu nilai minimum. Ni nilai minimum. Nilai minimum. Tetapi sekarang ini, dia sudah 2 volt. Lebih besar daripada 0.7 volt.
Jadi kat sini transistor berfungsi. Itulah maksudnya. Jadi kat sini yes, transistor akan berfungsi sebab nilainya lebih besar daripada 0.7 volt. Tapi kalau awak kira rendah daripada 0, awak dapat 0.6. Itu maksudnya transistor tak berfungsi lah. Itu maksud dia. Okey. Jadi transistor ini fungsinya macam mana bentuk transistor? Ni bentuk dia. Cikgu tu pun nak tunjuk awak. Tunjuk dia. Ini transistor. Dia ada 3 kaki. Okey, transistor ini adalah dia fungsinya sebagai switch automatik. Jadi awak kena tengok. Jadi bila kita cakap switch automatik, dia ada 2. Okey, awak kena hafal. Switch kawalan cahaya. Dekat sini kita guna PPC. Okey, jadi PPC ni maksudnya rintangan dia jadi macam ni. Rintangan tu kita boleh ubah. Okey, ini simbol untuk PPC. Maksudnya apabila cerah, rintangannya rendah, apabila gelap, rintangannya tinggi. Okey, itu kita guna PPC. Tak apa, awak hafal dulu. Okey, yang ini kena hafal. Okey, maksudnya kat sini, cerah, rintangan rendah, gelap, rintangan tinggi. Okey, kita tengok kat sini. Okey, tengok sekarang ni, mana PPC? Ini adalah PPC. English LDR, Light Dependent Resistance. Kalau bahasa Melayu, perintang peka cahaya, PPC. Okey, tengok Sekarang kita waktu gelap. Sekarang malam gelap. Okey, ini malam. Okey, apabila malam, rintangan LDR sangat tinggi. Jadi kat sini, rintangan kat sini, nombor 1, kat sini rintangannya tinggi. Okey, rintangannya tinggi. Okey, ini nombor 1. Okey, bila rintangan tinggi, apa akan jadi pada VLDR? Mana VLDR? Ni adalah VLDR. Rintangan tinggi, nombor 2, VLDR akan jadi tinggi. Maksudnya kat sini, nak dapat VLDR tinggi, rintangan kat sini kena tinggi. Rintangan tinggi, voltan LDR pun tinggi ataupun VB. VB pun tinggi, tengoklah salah satu. Sebab sini base pun tinggi. Kemudian, apabila LDR melebihi voltan minimum, awak tahu kat sini adalah 0.7 kan. VBE kat sini, dia mesti minima 0.7. Tiba-tiba dekat sini, LDR dekat sini, contohlah 2 volt. Contoh, cikgu bagi contoh tadi 2 volt. Okey, dia tinggi. Jadi VB pun 2 volt, apa akan jadi? Apa akan jadi? IB kat sini akan mengalir. Bila IB mengalir, apa akan jadi pada transistor? Transistor akan on. Ingat, apabila IB mengalir, transistor akan on. Apabila transistor akan on, apa akan jadi pada IC? IC akan mengalir. Awak ingat step ni mengalir, jadi apa akan jadi? Ini mentol kan? Mentol akan menyala. Jadi kesimpulannya kat sini, okey, pada amalan kesimpulan kat sini, rintangan dekat sini kena tinggi. Rintangan tapak tu kena tinggi. Itu kesimpulannya. Yang mana? Yang ni. Cikgu mana? Ni. Rintangan kawasan ni kena tinggi. Rintangan tinggi, voltan tapak ataupun VLTE tinggi. Kemudian ini nombor 1. Cikgu balik ni nombor 1. Ini nombor 2. Nombor 3 mana? Nombor 3. Nombor 4. Transistor on 6. Nombor 6. Nombor 7. Jadi kat sini, voltan tapak kena tinggi. Mana voltan tapak? Yang ni. Ini adalah voltan tapak. Okey, kena tinggi. Nak dapat voltan tapak tinggi macam mana? Rintangan tapak kena tinggi. Itu kena ingat. Nombor flow dia. Rintangan tapak tinggi, voltan tapak tinggi. Lagi apa? Nombor 3, melebihi voltan minimum 0.7 volt. Nombor 4, IB mengalir. Nombor 5, transistor on. Nombor 6, IC mengalir. Nombor 7. 7 step ni kena. Okey, boleh? Okey, ini untuk gelap. Okey, contohlah waktu siang. Cikgu bagi ni waktu gelap, kita ambil waktu siang. Padam balik supaya awak nampak lagi.
Sebab itu cikgu tak boleh ajar guru muda ajar ni. Alif boleh Alif? Alif? Sebab ini cikgu nak ajar. Okey. Lepas ni Alif boleh ajar dengan Sazwin. Okey, tengok baik-baik. Sekarang ni gelap kita tukar jadi warna gelap, kita tukar cerah. Ini kita buat warna cerah. Cerah. Ni siang. Awak lampu Patricia, awak lampu nak menyala waktu siang ke waktu malam? Patricia. Ada Patricia kat sini? Okey. Okey, tengok Sekarang waktu cerah. Waktu siang lah kan. Lantern tak menyala. Okey, tengok Yang pertama, rintangan LDR dekat sini akan jadi rendah. Ini kena hafal Kat sini, nombor 1. Kat sini, rintangan LDR rendah. Okey, nombor 1 rendah. Jadi, apa akan jadi pada voltan tapak? Ni nombor 1. Nombor 2, voltan tapak akan rendah. Ini tukar jadi rendah. Okey, ni nombor 2. Okey, nombor 3. Apabila voltan tapak tu rendah, apa akan jadi pada, ingat, VBE kat sini, dia nak mengalir mesti 0.7 ke atas. Tetapi bila voltan tapak tu rendah, maksudnya dia kurang daripada 0.7 volt. Dia mesti kurang. Sebab voltan tapak tu rendah. Rendah, apa akan jadi? IB tak mengalir. Tak mengalir. Jadi IB tak mengalir. Okey, transistor akan, ni nombor apa ni? Nombor 1, 2, 3. Nombor 4, transistor akan off. Nombor 5. Kemudian IC tak mengalir. Nombor 5, 6. Nombor 7, mentol tak menyala. Jadi tak payah buat switch, awak pun tak payah tunggu kat situ. Sebab itu dia panggil switch automatik. Siang tak menyala, malam menyala. Boleh faham? Jadi step yang awak kena tahu. Dia wise besar lah sebaliknya. Boleh faham itulah dia. Step-step dia. Okey, boleh faham? Kesimpulannya kat sini, voltan kat sini, kesimpulannya kena rintangan dia kena tinggi. Itu fungsi yang pertama awak kena tahu. Yang cikgu bulat tu, rintangannya kena tinggi. Okey, itu adalah untuk PPC. PPC ni maksudnya perintahan perkara cahaya. Okey, kita tengok thermistor pula. Okey, thermistor. Okey, kita tengok thermistor. Okey, thermistor ni apa? Ini kena hafal thermistor ni, ni simbol thermistor. Thermistor ni sebaliknya. Cikgu dah sekejap cikgu punya bateri dah bibit. Sekejap. Okey. Cikgu tak sangka ini sambutan dia menggalakkan Bagus. Maksudnya berkesan Bagus. Cikgu pun tak sangka ni sambutan dia menggalakkan. Tapi betul lah, awak kena galak tak galak memang awak kena attend kelas cikgu lah. Betul tak? Betul Dina? Firzana betul tak Firzana? Betul Firzana? Dia biar terus live terus. Betul Insyirah? Insyirah? Kita tengok Insyirah. Thermistor dia tu adalah rintangan yang peka haba. Bermaksud kat sini, bila panas, rintangannya rendah. Bila sejuk, rintangannya tinggi. Thermistor, kalau PPC, padang dia PPC kena letak kat bawah. Ini PPC. Mana PPC? Ni. PPC letak kat bawah. Tapi kalau untuk thermistor, dia kena letak dekat atas. Okey. Dia tukar. Thermistor kat atas. Okey, tengok Sekarang ni waktu panas Memang panas ni awak memang nak air. Tapi dia patutnya dia bukan mentol ni. Dia patutnya aircon kat sini patutnya. Kita tengok aircon lah.
Memang tak nak panas mentor menyala pula. Okey, ni aircon. Kita tak aircon kat situ. Okey, tengok rintangan thermistor sangat rendah. Okey. Jadi awak pun tahu jadi kat sini rintangan sini rendah. Bila atas rintangan rendah, bawah akan jadi apa? Bawah akan jadi rintangan tinggi. Itu dia panggil pembahagi voltan. Maksudnya, kalau atas tu rintangan rendah, bawah tu rintangan tinggi. Cikgu, macam mana cikgu tahu rintangan rendah? Tengok yang ni. Jadi, cikgu dah hafal lah itu sifat dia. Kalau panas, rintangan rendah, bawah rintangan tinggi. Sama konsep dia kat sini. Benda ni proses dia sama. Jadi, cikgu cerita balik. Jadi, kat sini, thermistor sangat rendah, V thermistor menurun, VR meningkat. Okey, ni nombor 1. Jadi kat sini nombor 2 awak tukar VB lah kat sini. VB. Kat sini VB. Jadi sama kat sini. Nombor 2 VB naik. Sama macam tadi, VB naik. Okey, kemudian apa akan jadi? Kat sini awak tahu kan? Ni VBE. VBE ni mesti lebih besar daripada 0.7. VB tambah jadi VB lebih besar daripada 0.7 volt. Okey, ni nombor apa ni? Nombor 3. Nombor 4, IB mengalir. Bila IB mengalir, nombor 5 apa? Transistor akan on. Bila transistor akan on, apa akan jadi? IC mengalir. Nombor 6, IC mengalir. Kemudian nombor 7, aircon berfungsi. Sama macam tadi. Sama macam tadi kan? Rintangan tinggi, VB tinggi lebih besar 0.7. Transistor IB mengalir, sama fungsi dia. Sebab itu dia panggil sebagai, ini adalah panggil pembahagi voltan. Ini waktu panas. Okey, boleh faham thermistor mesti ke atas. Apa akan jadi pada waktu faham? Sama je. Pada waktu siang. Waktu bukan waktu panas, dia panas. Panas dengan apa? Bagus Azim. Panas dengan waktu sejuk. Tengok waktu sejuk Waktu sejuk kita potong, kita buat warna merah, hijau. Kita buat sejuk kat sini. Hijau tu sejuk kan? Kalau sejuk, apa akan jadi pada rintangan kat sini? Rintangan kat sini akan jadi tinggi. Okey. Rintangan tinggi, sebaliknya upaya besar. Rintangan tinggi, kat bawah akan jadi rintangan rendah. Apa akan jadi pada VB? VB akan dapat rendah. Apa akan jadi pada VB? Kurang daripada 0.7. Kemudian, IB tak mengalir. Sebaliknya, transistor off, IC tak mengalir, aircon off. Itulah dia. Jadi boleh dapat itu dah dia punya konsep dia. Tanya Mak Mentor lah buat aircon. Sebab kita biasanya thermistor memang nak pasang aircon. Okey, jelas? Okey, jelas Okey, diharap awak jelas kat sini Jadi cikgu pun dah bagi. Bagus jadi bagus bagi Zaf. Bagus. Okey, kuih bagus. Mantap. Malam-malam ni kalau susah kita baca waktu malam Okey, Dina Batisha bagus. Okey, bagus. Bagus dia. Mantap. Yang susah kita baca waktu malam. Okey. Okey, yang ni cikgu dah bagi jawapan. Cikgu tak naklah awak salin jawapan. Tapi cikgu rasa untuk yang ni, okey, dia kata kat sini soalannya, graf menunjukkan litar transistor, apakah faktor A, faktor gandaan transistor ialah 100, apakah maksud pernyataan tersebut? Kat sini ini cikgu dah ajar lah. Ini yang litar yang pertama tu. Kita nak menggandakan nilai arus sebanyak 100. Jadi cikgu rasa jadi maksud kat sini 100 ni maksudnya apa? Maksudnya IB 100 mA, IC akan dapat 100 mA. Maksudnya kat sini dia ganda sebanyak 100. Sebanyak 100. Itu bahasa ayat lah, ayat bahasa Melayu. Buat ayat maksudnya perubahan sebanyak 1 mA dalam IB akan menghasilkan perubahan 100 mA dalam IC. Dia mesti kaitkan IB dengan IC. Benda ni kat mana? Benda ni cikgu dah ajar yang tadi muka apa? Kita ingat. Muka surat apa ni? Surat 10. Awak tengok modul lah. 10. Okey. Jadi yang nombor 2 tu cikgu rasa cikgu dah bagi jawapan jadi cikgu nak laju sikit lah sebab malam-malam ni tak lama-lama nanti habis data awak. Okey, sebab esok pun awak ada kelas. Jadi cikgu sama yang cikgu cerita tadi, sama konsep dia. Inilah thermistor. Thermistor jadi sama saja. Ada cikgu dah
post dalam grup jawapan. Boleh tengok balik. Okey, sama trimester. Ini simbol untuk trimester. Kat sini biasanya dia pasal sini mentor lah, biasa dia akan aircon. Tapi tak apalah kalau ada kata mentor lah. Okey, ini adalah trimester. Okey, ini adalah trimester. Cikgu dah cerita lah. Inilah trimester. Okey, ini simbol trimester. Yang ini adalah PPC. Okey, ini adalah PPC. Okey. Ini adalah PPC. Tengok simbol PPC. Nampak ni simbol cahaya ni. Okey, cikgu pun tak nak cerita, benda ni cikgu dah cerangkan tadi. Jawapan ada dalam grup ya. Sebab cikgu tak nak lama-lama. Okey. Okey, jadi itu saja untuk hari ini. Jadi alhamdulillah kita dah habis grup. Habis pula, habis untuk bab elektronik. Jadi ujian PPT good luck sampai bab nuklear. Okey, jadi untuk peperiksaan nanti cikgu bagi link Google Meet, link Google Form. Awak tulis jawapan saja, jangan panjang-panjang. Guna cam scanner awak masuk boleh. Okey, itu saja untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Masuk semua kecuali bab fizik kuantum. Okey, sama-sama. Terima kasih semua yang datang hari ini. Sama-sama.